Lepas 9 minit. Baik. Dah Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita bertemu dalam rumah Allah ni, dalam masjid. Jadi jangan lupa niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dan kita duduk pula dalam majlis, insya-Allah majlis paling mulia, majlis baca Quran. Maka oleh kerana tu kita berikan tumpuan dan berikan perhatian kerana kita sedang membaca kalam Allah Taala. Malam ni kita sambung surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah juzuk 30. Surah Al-Bayyinah juzuk 30. Muka surat berapa? 598. Muka surat 598. Surah Al-Bayyinah muka surat 898. 500 sila. 598. Quran ni kalau Quran yang pakai Quran Karim muka surat 604 khatam. 604 lah. Surah An-Nas tu 604. Baik surah Lam yakunil ladzina kafaru. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik, kita berhenti situ dulu. Nanti kita sambung ayat yang seterusnya pada mungkin tengok pada masa. Baik. Surah ni dipanggil dengan nama surah Al-Bayyinah. Kerana dalam surah ni ada lafaz bayyinah. Kan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah tu ayat pertama hujung tu. Bayyinah iaitu memberi makna keterangan yang nyata. Surah Al-Bayyinah iaitu terjemah dia keterangan yang nyata. Surah ini menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kata surah ni Makkiyah. Tetapi menurut jumhur para ulama tafsir, mereka mengatakan bahawa surah ini ialah surah Madaniyah. Maknanya majoriti ulama. Jumhur ni maksudnya majoriti ulama. Majoriti bila sebut istilah major, Arab panggil jumhur, Melayu terjemah majoriti lah. Majoriti ni maksudnya kebanyakan. Bukan semua. Mana ada juga yang mungkin 80%, 90% mengatakan, para ulama mengatakan bahawa dia ialah surah Madaniyah. Jadi sebab itu kalau dalam Quran dicatat kebanyakan Quran, surah ni termasuk dalam surah Madaniyah. Baik. Tapi ada juga yang mengatakan dia Makkiyah, contoh macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Surah ni dia punya kaitan dipanggil munasabah, kaitan surah ni dengan surah sebelum. Surah yang sebelum ni ialah surah Al-Qadar ataupun Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar Allah Ta'ala menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Sekarang surah Al-Qadar tu Allah cerita tentang nikmat Allah turunkan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dalam surah ni pula Allah bagi tahu bahawa bila Nabi SAW buat dakwah dan bila Nabi SAW sampaikan Quran kepada orang kafir dan juga ahli kitab, maka ada antara mereka yang beriman dan ada antara mereka yang tak beriman. Mana surah sebelum ni Allah Ta'ala cerita tentang Allah turunkan Quran. Dalam surah ni pula Allah beritahu bila kau sampaikan Quran kepada orang, maka di kalangan orang kafir ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi seolah-olah macam Allah tenangkan, wahai Muhammad jangan sedih. Itu memang akan berlaku. Ada yang akan ikut kau, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada kau. Surah ni yang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau riwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bagi tahu kepada satu orang sahabat Nabi yang alim dan cerdik, jenius dan ingatannya pun kuat. Nama sahabat tu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang alim dan juga terkenal dengan cerdik, pandai, fasih ni. Nah, ini namanya apa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi kata bahawa Allah perintah kepada aku supaya aku bacakan surah ini kepada engkau. Surah Lam yakunil ladzi kepada engkau. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau terkejut. Beliau kata Allah sebut ke nama aku. Mana sampai macam tu ke Allah sebut nama aku? Nabi kata ya. Allah sebut nama kau. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bila dengar tu beliau menangis. Mana ni menangis terharu kerana Allah Taala sebut nama beliau. Lalu Nabi SAW pun telah bacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Kenapa Nabi baca kepada beliau? Sebab beliau ni orang alim. Dan beliau juga termasuk daripada kalangan ahli kitab. Sebelum tu beliau banyak tahu tentang kitab-kitab terdahulu. Oleh kerana tu Nabi baca surah ini kepada beliau. Tapi beliau orang beriman lah. Beliau sahabat Nabi SAW yang beriman. Bahkan antara juga penulis wahyu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni juga antara orang yang bertanggungjawab mengumpulkan Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Yang utama tu Zaid bin Sabit dan juga bersama dengan beliau iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Cuma apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni, ada beberapa adab juga kita dapat ambil. Ada hadis yang Rasulullah baca
surah lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni? Iaitu orang yang atas membaca Quran kepada orang bawah. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi SAW. Maknanya kan Nabi orang besar. Tapi Nabi sendiri pernah baca Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Satu, kita tahu, satu contoh kata anak murid baca pada guru. Satu lagi, guru baca pada anak murid. Ini makna menunjukkan juga kemuliaan dan juga tawaduk Nabi SAW. Dan apa lagi? Nabi SAW seolah-olah baca kepada beliau kerana Nabi tahu bahawa beliau ini orangnya alim dan juga orangnya cepat hafal. Jadi sebab itu Nabi SAW baca kepada apa? Dan ini juga menunjukkan betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kerana Rasulullah tahu bahawa dia ini cepat belajar, cepat faham. Dan Rasulullah membacalah surah ini kepada beliau. Siapa nama beliau? Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni juga satu hadis yang lain. Hadis yang lain lah, tak ada kaitan dengan surah ni. Tapi pernah Nabi SAW bertanya kepada beliau, Ubay, engkau tahu tak, Ubay bin Ka'ab ni juga dipanggil Abul Munzir. Abul Munzir tu dia lah, Abu Ubay bin Ka'ab. Tapi panggilan dia Abul Munzir. Nabi pernah tanya pada beliau, Ubay, kau tahu tak dalam Quran, apa dia ayat yang paling agung? Beliau, sahabat ni biasanya akan jawab dengan tawaduk. Beliau kata, Allah dengan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, aku nak dengar jawapan kau. Maka beliau kata, ayat kursi. Nabi tanya pada beliau. Mula-mula beliau macam kata, Allah dan Rasul mengetahui. Tapi dia tanya, aku nak dengar jawapan kau. Aku tanya pada kau ni, aku nak dengar jawapan kau. Beliau kata, ayat kursi. Bila dengar jawapan tu, Nabi pun tepuk tangan baginda ke dada beliau. Nabi kata, liyahnakal ilmu ya Abal Munzir. Semoga Allah bagi kepada kau ilmu yang berkat, wahai Abul Munzir. Nabi pernah doa untuk beliau. Jadi apa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Jadi surah ini Rasulullah SAW pernah bacakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Okey. Sekarang seterusnya Allah berfirman. Ayat surah ni ada 9 ayat. Surah ni ada 9 ayat. Betul 9. Betul. Ayat berapa? Last tu 9 lah kan. Jadi surah ni ada 9 ayat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru. Lam yakun tidaklah. Lam yakun ni terjemah dia tidak adalah. 8 dia. Oh, dalam tafsir saya ni ditulis 9. Sekejap Sekejap. Saya tengok macam mana boleh jadi kitab dalam Quran betul 8. Sekejap je. Macam mana boleh jadi bilangan dia berbeza? Sini 1. Kemudian Rasulun 2, 3, Mutahharah 3, wa ma tafarraqa ladhi 4, wa ma umiru 5, kemudian innal ladzina kafaru 6, innal ladzina amanu 7, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahu khairul bariyah 7, jazaa'u min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. 8 dia. Ajib. Cuma dalam tafsir Jalalain dia kata 9 ayat. Mungkin dia masuk bismillahirrahmanirrahim kot. Khair. Saya tengok dalam tafsir Jalalain ditulis 9. Tapi tak apalah. Tak apalah, yang penting 8. Cuma mungkin dimasukkan bismillahirrahmanirrahim agaknya. Jadi sebab itu jadi 9. Wallahualam, Allah Maha tahu. Di sini pun tak terang apa-apa. Kenapa dia kata 8 atau 9 atau 8. Okey, tak apa. Okey, khair. Memang kadang-kadang berlaku juga perbezaan pandangan dalam berapa bilangan ayat Quran. Itu tak dinafikan, berlaku. Macam macam 2 minggu lepas saya ada beritahu surah Al-Qadar kan. Surah Al-Qadar ada yang mengatakan surah Al-Qadar tu ada yang mengatakan dia ialah 5 atau 6 ayat. Macam mana jadi 5-6 ayat? Masa tu saya tak terangkan, saya terlupa. Lepas habis tu ada satu orang beritahu saya, ustaz tak beritahu pasal apa? 5 atau 6 ayat tu. Yang dalam surah Al-Qadar, ni baru ingat pula, dia ada yang kata 5 tu sebab dia yang dekat ayat akhir tu, salamun hiya hatta matla'il fajr tu, sebagian ulama kata salam tu satu ayat. Salam satu ayat. Mana tu ayat yang berasingan. Kemudian ayat seterusnya tu ayat lain. Tu jadi 6. Tapi secara umum orang tak kira salam tu berasing.
Kalau tak kira salam tu berasingan, maka dimaksud salamun ya atam matla'il fajr satu ayat. Tapi kalau kata ada yang diasingkan, maka jadi macam ni. Salam, ayat yang kelima. Hiya hatta matla'il fajr, ayat yang keenam. Ayat yang keenam. Okay, tu kadang-kadang berbeza pandangan dalam menentukan bilangan ayat Quran. Memang ada sedikit perbezaan ni. Jadi ada kata 6, 2, 3, 6, ada kata lebih daripada itu. Okey, sambung. Tak apa. Jadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidak adalah orang-orang kafir. Tidak adalah orang-orang kafir min. Min sini memberi makna min bayaniyah. Min bayaniyah ni iaitu. Tidaklah orang-orang kafir daripada, iaitu ahli kitab wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin, iaitu orang musyrikin munfakina, mereka meninggalkan, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang hum kepada mereka, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang nyata. Ni surah ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita tentang bila Nabi SAW buat dakwah. Jadi apa Allah kata? Tidaklah orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksudkan di sini ialah menurut Ibnu Abbas, penduduk Yahudi di kota Madinah. Sebab itu ulama kata surah ni surah Madaniyah. Ahli kitab di sini maksudnya Yahudi. Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Iaitu Allah kata tidaklah orang kafir daripada kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi penduduk Madinah. Okey, itu satu. Wal musyrikin, dan juga orang musyrikin. Siapa orang musyrikin maksud di sini? Orang musyrikin ni maknanya penyembah berhala. Dia satu ahli kitab tuan-tuan. Satu ahli kitab. Ahli kitab ni memang sembah Allah. Dia percaya dengan Allah Ta'ala. Dan juga siapa yang masuk ahli kitab ni, makna orang yang, kalau contoh Yahudi, mereka ni memang beriman dengan Taurat. Beriman ikut Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa AS pun dah bagi tahu, dalam Taurat pun bagi tahu, nanti akan datang Nabi akhir zaman. Dia akan bawa Quran. Maka kamu kena ikut dia. Tapi apa bila berlaku? Bila Nabi buat dakwah, ahli kitab ni mula jadi kafir. Tak mau ikut Nabi. Tu Allah kata, tidaklah orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Okay, jadi ahli kitab ni, kenapa Allah sebut mereka ni kafir? Sebab ada antara mereka beriman. Tapi yang Allah cerita ni, yang kafir yang tak mau ikut Nabi SAW. Jadi asalnya ahli kitab ni orang beriman. Tapi bila datang Nabi, dia jadi kafir. Boleh faham tuan-tuan? Yang dalam ayat ni kan, tidaklah orang kafir, maksudnya ahli kitab ni asal beriman. Zaman mereka. Sebelum datang Nabi. Tapi bila Nabi datang, mereka jadi kafir. Sebab apa jadi kafir? Sebab tak mau ikut Nabi. Sebab apa? Sebab selepas Nabi datang, semua agama lain tak sah dah. Tak sah, tak boleh. Semua kena ikut Nabi SAW. Kena ikut Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ikut Quran. Kena ikut Quran. Okay, tidaklah orang kafir daripada kalangan ahli kitab. Okay, dan orang musyrikin. Okay, musyrikin tak siapa? Penyembah berhala. Penyembah berhala ni, contoh macam zaman Nabi dulu, orang Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah ni dipanggil musyrikin. Maksudnya mereka memang sejak dari awal lagi, mereka ni berbeza dengan ahli kitab. Ahli kitab asal beriman jadi kafir. Musyrikin pula sejak sebelum Nabi datang lagi pun, mereka memang dah menyengutukan Allah dengan berhala mereka. Jadi di sini dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dua golongan. Tidaklah orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan juga orang musyrikin. Munfakin. Apa makna munfakin? Munfakin ni meninggalkan. Maknanya Allah kata orang ahli kitab, orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin ni, mereka tak sedia tinggalkan. Tinggalkan apa? Tinggalkan pegangan yang mereka sedang pegang. Kalau siapa? Kalau ahli kitab, itulah pegangan mereka, maksudnya dia punya pegangan dalam Taurat tu dia tak sedia tinggalkan. Mana tak sedia dia tinggalkan dia punya takabur dia punya kedegilan dia. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka apa dia? Hujah yang nyata. Okey, apa maksud sehingga datang tuan-tuan? Maksudnya lepas daripada maksudnya bila dah datang kepada mereka hujah yang nyata, maka mereka pun jadi kafir. Itu maksud dia. Boleh faham tak tuan-tuan? Saya ulang semula. Tidak, mana Allah kata ahli kitab dan juga orang musyrikin ni, mereka ni jadi betul-betul kafir
selepas datang kepada mereka hujah yang nyata. Mana waktu tu terbukti kekafiran mereka. Sebab apa? Mereka tak mau ikut Nabi SAW. Jadi selepas datang kepada mereka hujah yang nyata. Bayinah ni nama itu terjemah dia hujah yang nyata. Okey. Rasulun, ni apa dia hujah nyata tu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Iaitu rasul, seorang rasul daripada Allah Ta'ala yang membaca, yatlu yang membaca, suhufan maksudnya lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Ini maksudnya hujah nyata tu. Seolah-olah kan bayinah kan, Allah Ta'ala al-bayinah. Siapa yang dimasukkan al-bayinah tu? Ayat seterusnya tu terangkan siapa masuk al-bayinah tu, iaitu Rasul. Rasul ni siapa tuan-tuan? Rasulullah lah. Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah kata, seolah-olah Allah kata macam ni, ahli kitab jadi kafir dan orang musyrikin ni, mereka ni kafir selepas datang kepada mereka hujah yang nyata, iaitulah hujah tersebut Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada mereka Quran. Suhufan mutahharah tu Quran lah. Yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Kenapa Allah Ta'ala kata lembaran yang suci? Lembaran suci tu nak bagi tahu bahawa Quran ini kosong ataupun tak ada di dalam dia perkara batil. Terjaga. Quran ini terjaga. Quran terjaga. Sebab apa tuan-tuan? Ahli kitab yang mana mereka beriman dengan Taurat dan juga Injil, lepas dah lama masa berlalu, ahli kitab ni dia punya orang kata dia punya apa? Dia punya pendeta-pendeta dia, mereka sendiri telah rubah kitab tersebut. Tukar. Banyak tukar. Hari demi hari bertambah. Zaman kita lagilah tak boleh percaya. Zaman Nabi sendiri pun dah tak berapa betul lah. Walaupun mungkin ada yang asal tu, tapi kemudian dah diubah sampailah ke zaman kita, maka lagilah dah macam-macam kandungan dia telah diubah. Kan? Satu je kitab yang Allah jamin, Allah pelihara, Quran. Quran Allah jamin. Tapi selain Quran Allah tak jamin. Ada apa beza Quran dengan kitab terdahulu? Kitab terdahulu Allah serahkan kepada orang kitab tu untuk jaga. Tapi jadi apa berlaku? Orang tu tak boleh percaya, mereka ubah. Atau Allah Ta'ala cerita dalam Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Allah kata mereka ubah dengan tangan mereka sendiri. Lepas tu dia kata ini Allah yang turunkan. Tipu. Allah beritahu dalam Quran. Ahli kitab ni teruk betul. Teruk betul. Zaman Nabi pun pernah berlaku satu ketika, Nabi pernah Yahudi, kadang-kadang Yahudi zaman Nabi, mereka bila ada kes pun, kadang-kadang mereka bawa pada Nabi. Pernah berlaku. Pernah sekali ada berlaku kes zina di kalangan Yahudi. Diorang sendirilah yang tangkap. Diorang bawa kes tu pada Nabi SAW. Mereka beritahu ni ada kes zina. Nabi tanya pada mereka, dalam kitab kamu terdahulu, ada tak cerita pasal ayat rejam? Ayat rejam ada tak dalam kitab mereka? Nabi tahu, ada. Tapi Nabi sengaja tanya mereka, kamu tahu tak ada ayat rejam? Mereka kata tak ada. Nabi kata, bawa kitab kamu. Mereka membawa. Jadi Nabi SAW ummi. Dan satu lagi kitab mereka pun bahasa Ibrani, bahasa lain kan, bukan bahasa Arab. Nabi kata, okay, buka ayat cerita pasal zina. Mereka membuka, baca. Dia membaca. Punyalah tak gunanya, Yahudi, tak gunanya. Time dia baca tu, dekat ayat yang cerita pasal zina tu, ayat rejam tu, dia tutup dekat situ tangan dia. Dia bawa macam pura-pura, dia letak tangan kat situ. Boleh faham kan? Sambil tu dia baca. Kemudian, Nabi kata, cuba angkat tangan kau. Dia pun angkat. Rupanya kat bawah tu cerita ayat rejam. Maknanya depan-depan dia tipu. Sebab waktu tu Nabi bawa satu orang sahabat yang mana boleh baca tu. Jadi ni pernah berlaku. Jadi itu depan Nabi tu. Lagilah yang sebelum tu. Mereka ubah macam-macam. Sebab tu bila Nabi sendiri berurusan dengan Yahudi, menulis surat dan sebagainya, Nabi tengok Yahudi ni memang penipu. Mengubah, menipu, khianat semua penuh.
Jadi bila Nabi berutus surat apa semua dengan mereka, mereka ni kan suka ubah, tipu semua. Jadi Nabi tak percaya. Maka Nabi panggil satu orang sahabat Nabi yang begitu jenius. Gila-gila punya jenius. Siapa nama sahabat tu? Zaid bin Sabit. Nabi kata, aku tak percaya dengan Yahudi ni sebab mereka ni suka ubah. Kamu belajar bahasa Yahudi. Nabi suruh dia belajar bahasa Yahudi. Dia pun belajar. Punyalah cerdik dia. 2 minggu belajar bahasa Yahudi. Cukup. Terus pandai, boleh membaca, boleh bercakap dan boleh baca apa ada semua. Pandai. 2 minggu belajar bahasa Yahudi. Maka akhirnya, lepas tu bila ada benda berurusan dengan Yahudi, Nabi panggil Zaid bin Sabit untuk jelaskan atau baca ke atau tulis surat dan sebagainya. Itu Sabit juga, Nabi juga pernah suruh sahabat untuk belajar bahasa Yahudi. Tujuan dia berapa? Untuk elakkan daripada tipu. Jadi di sini kadang belajar bahasa lain ni pun kadang ada kebaikan juga supaya tak mudah ditipu. Sebab itu tuan-tuan, saya juga cadang kalau siapa-siapa yang otak cerdik ni, belajar bahasa Inggeris tu semua dah belajar lah, alhamdulillah. Tapi yang penting tahulah bahasa Melayu dulu. Yang kita ni asyikkan tipu je dengan setengah-setengah bangsa tu, belajarlah bahasa lain. Kadang-kadang tahu juga. Saya tak maulah sebut, nanti kan orang kata ada masalah. Tapi kadang bagus juga mengetahui bahasa lain. Jangan duk belajar Inggeris je. Ada lagi bahasa lain yang dekat negara kita ni. Kalau boleh belajar, juga tahu. Sebab Nabi juga pernah suruh perkara tersebut. Okey. Sambung-sambung. Okay, dah kembali pada cerita kita. Itu selingan saja. Tapi lah, kita dapat ambil faedah. Nabi suruh belajar tu kenapa? Sebab nak elak dia ditipu oleh mereka. Kan? Sebab tu Nabi suruh belajar. Dia sabit. Sahabat tu belajar 2 minggu. Tak kisahlah. Tapi makna kita juga kadang mengetahui bahasa lain juga adalah baik untuk mengelakkan daripada ditipu dan sebagainya. Okey, baik, sambung. Okey, adik-adik kat belakang jangan bercakap. Adik-adik kat belakang jangan bercakap. Tolong dengar, jangan bercakap. Tak baik, tak bagus dalam majlis ilmu bercakap. Okey, boleh jangan marah. Okey, jangan bercakap. Okey. Okey, terus sambung. Okey, sambung lagi. Lam yakunil ladzina kafaru hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka hujah yang nyata. Bayyinah tu makna keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata dimaksudkan ialah Rasul daripada Allah Ta'ala, iaitu Nabi SAW, yang membaca lembaran-lembaran yang suci daripada apa-apa perkara batil. Quran semua dia benar di dalam dia. Allah beritahu dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran ni Allah si jaga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha tu yang di dalamnya. Nya tu kembali pada suhuf tu. Yang di dalamnya adanya kutub, adanya kitab-kitab. Sini kitab memberi makna tulisan-tulisan. Ada di dalam dia tulisan-tulisan qayyimah yang tepat atau yang lurus. Iaitu apa maksud dia? Iaitu Nabi bacakan kepada mereka Quran. Yang terkandung dalam Quran tu hukum-hukum yang tertulis. Hukum-hukum yang benar. Qayyimah tu makna hukum-hukum yang tepat, yang benar. Hukum-hukum dalam Quran lah. Semua benda yang berkaitan dengan Quran, Nabi bacakan kepada mereka. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Selepas Nabi SAW sampaikan Quran kepada umat baginda, kepada ahli kitab, dan juga kepada musyrikin, orang musyrikin, apa yang berlaku? Ada yang beriman dan ada yang kafir. Waktu tu sudah terpecah dua dah. Ahli kitab, orang Yahudi, ada yang beriman, ada tak beriman. Yang beriman, mungkin 1% je. Yang tak beriman, 99%. Musyrikin pun pecah dua. Ada yang beriman, ada juga tidak beriman. Maknanya lepas dah Nabi sampaikan, maka ada antara mereka beriman, ada yang mereka kafir. Okay, sambung lagi ayat seterusnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Okay, wa ma tafarraqal ladzi, tidaklah berpecah. Tafarruq asal makna bercerai. Tafarraq maknanya bercerai ataupun berpecah. Tidaklah berpecahnya alladzina, orang-orang utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, ahli kitab ni. Tidaklah berpecahnya ahli kitab, orang-orang diberikan kepada mereka kitab, illa melainkan min ba'di ma ja'at humul bayyinah, melainkan selepas ma tu maknanya terjemah selepas je, melainkan selepas daripada ja'atumul bayyinah, datang kepada mereka keterangan yang nyata. Keterangan yang nyata tu Rasulullah SAW. Ataupun boleh maksud bayyinah yang kedua ni, bayyinah yang kedua ni tuan-tuan,
Boleh maksudnya bayinah itulah Rasulullah juga sendiri, ataupun Quran yang Rasulullah bawa. Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat bagi Nabi. Ni Allah Taala cerita. Allah kata ahli kitab sebelum daripada datang Nabi, semua mereka ni beriman. Beriman kepada apa tuan-tuan? Beriman kepada Taurat dan juga Injil. Kalau Yahudi Taurat, kalau Injil orang Nasara. Mereka beriman. Tapi Allah kata bila datang dia Nabi, mereka jadi berpecah. Apa makna berpecah? Ada antara mereka beriman dengan Nabi, ada antara mereka yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Sedangkan sebelum Nabi datang, mereka semua beriman dengan Nabi SAW. Tapi bila Nabi datang, apa yang berlaku tuan-tuan? Kebanyakan ahli kitab hasad dengan Nabi, dengki dengan Nabi. Maka mereka pun tak mau beriman kepada Nabi SAW. Sebenarnya mereka tak mau beriman ni, sebenarnya sebab utama dia ialah daripada satu sifat. Sifat tu paling bahaya. Sifat tu apa tuan-tuan? Hasad. Yahudi tak nak beriman dengan Nabi. Penyakit yang paling utama penyakit hati. Penyakit hati tu ialah hasad. Hasad. Dan Allah cerita dalam Quran. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Tu Allah cerita dalam Quran. Memang Allah kata kerana hasad dalam hati mereka. Walaupun selepas datang kebenaran, hasad. Tapi sebelum hasad, ada satu lagi penyakit. Yang kerana tu datang hasad. Penyakit tu apa dia? Kibir. Atau bahasa lain, takabur. Jadi takabur. Sebab apa? Mereka merasa mereka lah unsur yang bagus. Mereka merasakan bangsa, agama, pegangan mereka terbaik. Kan mereka pernah katakan, kami ni anak Allah. Yang masuk syurga kami, dia orang lain semua masuk neraka. Bila Nabi datang, sebelum Nabi datang, mana sebelum Nabi buat dakwah datang, mereka semua beriman dengan Nabi. Maksudnya mereka beriman dengan Nabi akhir zaman tu. Beriman. Tapi bila Nabi dah datang, mereka tak mau, ada antara mereka yang, kebanyakan mereka tak beriman kerana hasad dengan Nabi SAW. Padahal mereka tahu Nabi benar. Dalam hati tahu Nabi benar. Tapi tak mau beriman juga. Kenapa hasad dengan Nabi SAW? Sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun tuan-tuan. Kebanyakan Yahudi, diorang baca kitab mereka. Mereka bukan tak tahu Islam benar. Mereka bukan tak tahu Quran tu benar, tapi tak mau beriman. Kan? Jangan kata mereka tak tahu, mereka tahu. Dan sebab tu apa yang mereka hancurkan umat Islam ialah melalui cara yang mana bertentangan dengan segala apa yang Islam ajar. Sebab mereka tahu itu kelemahan umat Islam. Sebab mereka tahu Islam tu benar. Okey, baik. Saya datang kan, sebelum Nabi SAW datang, Yahudi dalam hadis, kalau siapa baca sirah Nabi, ada kisah-kisah tentang Yahudi Madinah. Kan maknanya, sebelum Nabi datang Madinah lagi, Yahudi dah ada. Di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. 3 kabilah Yahudi itu, iaitu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraizah. Ini mereka sejak awal lagi dah duduk Madinah. 3 kabilah Yahudi ni. Orang Yahudi dulu duduk di Madinah, mereka sendiri sering bertawassul dengan Nabi akhir zaman. Tawassul faham Maksudnya kadang bila mereka berperang, orang Yahudi dulu bila mereka nak berperang, mereka nakkan menang. Bila nak menang, antara perkara yang mereka buat, mereka juga sering tawassul dengan Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab mereka ada bagi tahu cerita tentang Nabi akhir zaman. Jadi antara mereka buat, mereka akan bertawassul dengan Nabi akhir zaman. Apa maksud dia? Sebabkan mereka pun beriman dengan Allah. Bila mereka nak berperang, mereka doa kepada Allah, lebih kurang doa ni mungkin macam ni, dengan berkat Nabi akhir zaman, bagi kami menang. Sebab diorang tahu cerita pasal Nabi akhir zaman. Waktu tu Nabi belum datang lagi. Sampailah Nabi dah datang, mereka tahu Nabi SAW dah datang. Mungkin tuan-tuan ingat, saya pernah cerita sekali dekat dalam majlis di masjid ini, cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam, dia punya bapa dia dan juga pakcik dia, adik-beradik, bapa dengan pakcik, adik-beradik, semuanya keluarga dia ni ahli kitab. Dan juga bukan ahli kitab biasa, bahkan ulama ahli kitab, pendeta ahli kitab Yahudi. Abdullah bin Salam ni cerita, kenapa antara sebab dia beriman. Bila Nabi dah mula datang ke Madinah, bila Nabi kan datang daripada Mekah, Nabi hijrah pergi Madinah. Orang Yahudi Madinah dah tahu bahawa Nabi akhir zaman dah dekat sampai. Dah dekat sampai dah ni, mereka dah dengar. Bahkan juga dekat Madinah dah kecoh. Nabi SAW dah mula tinggalkan Mekah, sekarang on the way nak sampai Madinah.
Dah on the way lah, mereka tunggu-tunggu. Yang begitu tunggu-tunggu Nabi waktu itu ialah juga Yahudi. Bukan saja orang Madinah yang beriman. Mereka tunggu Nabi dengan perasaan yang begitu rindu pada baginda. Tapi satu lagi yang tunggu Yahudi. Yahudi juga tunggu nak tengok Nabi akhir zaman tu datang betul ke tak dia. Sebab mereka tahu dalam kitab mereka tulis. Dah azan ke? Belum. Okey. Dah masuk kita sikit-sikit. Nanti tinggal lepas ni azan. Jadi mereka pun tunggu. Cerita Abdullah bin Salam, dia kata bila Nabi sampai dia mula ke Madinah, Nabi masuk ke Quba. Quba ni selatan Madinah. Quba ni zaman dulu sekeliling Quba semua yang banyak tinggal orang Yahudi. Di Quba dulu yang tinggal orang Yahudi. Mereka dulu tinggal di mana? Di Madinah. Orang Yahudi Quba tunggu-tunggu Nabi, perhati kan. Tengok tanda-tanda Nabi bila masuk tu tepat ke tak dalam kitab mereka. Sebab mereka tahu semua cerita pasal Nabi. Tanda-tanda, rupa paras, semua lengkap dalam kitab mereka. Kan dalam Quran Allah kata, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Kenal betul. Jadi apa berlaku? Abdullah bin Salam ni dia kata, dia cerita, ayah dengan pakcik dia pun bila Nabi masuk je Madinah, semua tunggu tengok Nabi SAW. Okey, baik. Nabi pun masuk. Mereka dua perhati, renung betul-betul. Bapak pakcik. Dia pun tengok juga. Tapi waktu tu dia anak muda. Mungkin dalam belasan tahun lebih kurang dia anak muda. Tapi dah besar juga sikit lah. Dalam mungkin dekat 20. Lepas habis tu, malam tu, ayah dengan pakcik dia bersembang antara dua. Dia dengar. Dia pasang telinga. Ayah dia tanya dengan pakcik dia. Dia kata, shh, itu pagi tadi, tengah hari tadi yang Nabi yang masuk tu betul ke? Ayah dia kata, demi Allah, aku dapati Nabi itu benar sebiji macam dalam kitab kita. Pakcik dia pun kata, demi Allah, aku juga dapati perkara yang sama, Nabi itu sebiji macam dalam kitab kita. Habis nak ikut dia ke tak nak? Tak mau. Tak nak beriman. Degil. Tetap kata kita tak akan ikut dia. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada Yahudi. Tak mau ikut. Dia tak mau ikut. Ini antara sebab Abdullah bin Salam ikut Nabi. Sebab dia tahu sebenarnya apa penyakit dia. Tapi Allah bagi dia hidayah, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia dengan isteri dia, keluarga dia semua masuk Islam. Lepas tu Nabi panggil dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf, sebab dia keturunan Nabi Yusuf. Dia keturunan Nabi Yusuf. Keturunan Yahudi kan keturunan Nabi. Mereka dia keturunan Nabi Yusuf. Itu cerita. Jadi ada antara mereka beriman, tapi majoriti antara mereka yang tidak mahu beriman. Azan dulu. Azan sikit lagi. Saya pun kena berhenti awal ni. Sebab nak ada lagi bengkel kat Melaka. Okey. Tu.
Innaka la tukhliful mi'ad. Okey, sikit saya sentuh tadi mungkin dikira 9 ayat, mungkin dimaksudkan bismillahirrahmanirrahim dikira 1 ayat pun. Mungkin sebab tu jadi 9. Tapi kalau tanpa bismillah maka dia jadi 8. Okey, kembali tadi pada cerita tadi, kita kembali pada ayat tadi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Tidaklah bercerainya, cerai-cerai maksudnya tidaklah berpisah-pisahnya orang yang diberikan kepada mereka kitab. Berpisah apa? Berpisah dari segi keimanan kepada Nabi. Tidaklah berpisah-pisah orang-orang ahli kitab dalam masalah beriman kepada Nabi, melainkan selepas datang kepada mereka keterangan yang nyata, iaitu Rasulullah ataupun Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Iaitu sebelum Nabi datang, mereka semua percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam Taurat, Injil memang dah cerita pasal Nabi. Tapi apa dalam Taurat, Injil suruh? Iaitu bila Nabi datang, semua mereka kena ikut Nabi. Yang ini mereka tak buat. Maksudnya mereka dah percaya dengan Nabi, tapi bila Nabi datang mereka tak mau ikut Nabi. Kerana tadi saya dah terangkan tadi sebab dia. Kerana hasad dan juga takabur ada dalam hati mereka. Bila Nabi datang mereka hasad, maka yang hasad tu dah jadi kafir kepada Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan bercerai ni maksudnya ada antara mereka beriman, majoriti antara mereka yang mana kafir. Sebenarnya sekarang ni pun macam Yahudi kat Palestin tu pun, mengikut cerita daripada jemaah-jemaah Palestin yang datang, mereka cerita ada juga beriman. Ada, tapi sikit sangat. Tak ramai. Ada antara mereka beriman, tak ada. Tapi macam orang kata 0.1%, sangat sikit. Sangat sikit yang beriman berislam. Ada. Tapi majoriti tidak mahu. Okey, sambung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wow di sini kita terjemah dengan sedangkan ataupun kita terjemah padahal. Wa ma umiru, padahal ma umiru tidaklah mereka itu diperintahkan illa melainkan hanya. Maksud tidaklah mereka itu diperintahkan illa melainkan. Apa mereka diperintahkan? Mereka diperintahkan apa dia? Supaya mereka menyembah Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Hunafa iaitu dalam keadaan, hunafa sini terjemah dengan agama yang lurus. Dalam keadaan mereka lurus atas agama. Terjemah macam itulah. Ataupun dalam keadaan mereka istiqomah ataupun lurus atas agama mereka. Bukan lurus atas agama mereka, maknanya lurus atas agama Islam tu. Wa yuqimus solah, dan mereka, apa lagi Allah perintahkan mereka? Dan mereka hendaklah mendirikan solat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat atau memberi zakat. Wa dzalika, dan itulah dinul qayyimah. Itulah dia agama yang benar. Al-qayyimah ni tepat ataupun lurus. Itulah dia agama yang lurus. Tengok Quran kan, hujung semua sama. Bayyinah, mutahharah, qayyimah, dan akhir ni pun lepas tu bayyinah lagi, dan akhir ni qayyimah, semua sama. Ini dipanggil rima. Rima dia tu, rentak dia tu, hujung tune dia tu semua sama rentaknya. Ini dipanggil sebagai apa? Qafiyah. Qafiyah tu sama. Okey, sambung. Jadi apa Allah kata? Kan Allah kata ahli kitab ni mereka ini terpecah dua. Ada yang beriman, ada tak beriman. Padahal Allah kata wa ma umiru, padahal mereka itu sebenarnya telah diperintahkan oleh Allah. Dekat mana? Dalam kitab mereka yang terdahulu lagi pun, iaitu dalam Taurat dan juga Injil. Dalam Taurat dan Injil sejak dulu lagi pun Allah dah perintahkan kepada mereka apa dia? Supaya mereka hendaklah sembah Allah, iaitu satu. Mukhlishina lahuddin, dan juga hendaklah mereka, mukhlis sini maksudnya hendaklah mereka membersihkan agama kepada Allah. Maksudnya bersihkan agama mereka daripada syirik. Maksud jangan syirik ke Allah lah. Mukhlishina lahuddin ni maksud dalam mereka mengikhlaskan atau membersihkan agama kepada Allah Ta'ala, maksudnya daripada apa bersyirik. Hunafa. Hunafa ni apa? Iaitu hendaklah mereka, hunafa ni maknanya sambung kepada mukhlisin. Hunafa ni dia sambung kepada mukhlisin tu. Iaitu Allah perintah supaya mereka sembah Allah dan kemudian ikut agama Islam
dan hunafa, dan juga hendaklah mereka tetap di atas agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hunafa. Hunafa ni dia ialah plural kepada hanif. Hanif. Kalau satu dipanggil hanif. Kalau ramai dipanggil hunafa. Hunafa. Apa makna hanif atau hunafa? Orang yang ikut agama Nabi Ibrahim, lepas tu ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini dipanggil hanif. Kalau ramai dipanggil hunafa. Jadi mana Allah dah perintahkan dulu, apa ayat ni? Maksudnya Allah nak bagi tahu, dalam ayat ni Allah sejak dulu lagi dalam kitab mereka, Allah dah suruh mereka ikut Islam dan juga ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ajaran Nabi Ibrahim, dan juga kalau datang Nabi Muhammad, maka kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah ayat ni kata, dulu lagi Allah dah perintahkan. Tapi apa hal mereka jadi kafir? Apa hal degil sangat sampai jadi kafir? Maksud bila Nabi datang, kenapa mereka jadi kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, lagi apa Allah perintahkan? Wa yuqimus solah. Allah juga perintahkan mereka supaya dirikan solat. Wa yu'tuz zakah, dan juga berikan zakat. Maknanya kalau masuk Islam, satu ikut Allah, ikut Nabi, dan juga dirikan solat dan juga tunaikan zakat. Kemudian Allah bagi tahu wa dzalika dinul qayyimah. Itulah dia ajaran ataupun agama yang lurus. Itulah dia agama yang lurus, makna agama yang betul. Agama yang benar sekali. Baik, kita berhenti sampai situ, maknanya sampai ayat berapa tu? Ayat 5. Nanti kita sambung sikitlah lagi 3 ayat insya-Allah. Ni masya-Allah kita baca tentang surah Al-Bayyinah ni. Nanti pengajaran lain saya akan sampaikan dalam penutup nanti, dalam pengajian yang akan datang ya, insya-Allah. Satu soalan silakan. Kehadiran Nabi akhir zaman kan, dalam kitab itu adakah sedetail kita tahu Nabi yang cerita gitu? Detail sampai sifat-sifat Nabi, rupa paras Nabi, sampai cara jalan Nabi pun beritahu. Memang ada. Sebab itu dalam kitab hadis pun ada bagi tahu sebahagian. Sampai nak bagi tahu Nabi punya akhlak pun dah bagi tahu. Nabi punya cara jalan, Nabi punya tak buat bising di pasar. Kan setengah orang kan suka memekak kat pasar. Ikan sekilo 12, sekilo 12, sekilo 12 tu contoh. Kan, tapi Nabi tak buat macam tu. Benda tu bukan salah. Saya tak kata salah. Tapi sampai tahap Nabi dalam kitab mereka pun la sakhaban fil aswaq, tak buat bising di pasar pun cerita. Kan? Kalau yang benar lah Haji. Maknanya pertanyaan tu Haji, maknanya kalau kita rujuk, kita dapati ke? Kalau kita berjaya jumpa yang benar, pasti ada lah. Tapi kita sebahagian yang benar tu dah dinukilkan dalam kitab hadis. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia juga pernah jumpa ahli kitab, dia tanya pasal apa? Pasal Nabi. Jadi mereka bagi tahu dalam kitab kami dah tertulis pasal Nabi. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As sampaikan, dan perkara itu adalah kitab hadis. Jadi sebahagian sifat Nabi yang ada dalam kitab terdahulu juga diberitahu dalam kitab hadis. Itu yang kita tahu tu. Maknanya betapa detailnya tentang Nabi SAW dalam ni. Dia sebenarnya bukan setakat Nabi je. Bahkan tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun orang tahu. Tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ciri-ciri itu semua pun orang tahu. Maksudnya sebabkan kitab mereka besar. Dia banyak. Banyak. Tapi semua intipati kitab terdahulu dah ada dalam Quran. Dan kemudian Quran ada lagi tambahan, dipanggil mufassal. Okey? Baik. Jadi itu maknanya semua sifat-sifat Nabi itu dah beritahu detail. Cuma itulah tak dapat hidayah, tak mau beriman. Sebab tu kita sebagai orang Islam ni syukur pada Allah. Allah pilih kita jadi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang sangat agung, sangat besar yang Allah beri kepada kita semua. Baik. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang hampir dengan Al-Quran, hampir kepada Allah dan juga hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.